Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam. Alright, kita akan mulakan tepat jam 8. So, kita ada masa berapa minit lagi Sekejap tengok jam. Ada 5 minit lagi sebelum kita mulakan. So, boleh dengar, boleh nampak skrin, boleh boleh type, boleh type. Waalaikumsalam. Hana, Ken, apa khabar? Hana, apa khabar? Syarul Mizan. Waalaikumsalam, Syarul Mizan. Okey, ada apa-apa soalan yang terbelenggu di fikiran? Wah, boleh type dan type lah dulu. Nanti kita akan discuss sama-sama. Boleh? Alright. So, kita akan mulakan tepat jam 8 malam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Boleh dah tepat jam 8, so kita akan mulakan. Apa khabar semua? Fana, Kian, Syarul, Mizan. Boleh dengar? Kita dah nak start.
Topik hari ini apa dia topik kita? Iaitu evolusi pedagang. Boleh dengar eh? Baik bos, apa khabar? Okey Ken, khabar baik. Hari ini kita buat satu skrin saja. Tak boleh berdua. Tak boleh dua. Sebab komputer tempat dah kena hijack kejap. Boleh dengar Ken eh? Okey, cantik. So, apa yang menarik hari ini di pasaran? Ada yang dah masuk market pada hari ini. Ada yang dah bergembira, ada yang dah berduka. Boleh eh? Ni satu ni. Tapi ada mouse ni. Semua lengkap. Okey, jom kita tengok dulu apa yang menarik di pasaran pada hari ini. Okey, kalau kita buka dekat sini lah eh. Kita buka kat Finviz dulu. Kalau kita buka dekat Finviz ni, kita nampak market hari ni nampak macam hijau. Macam hijau eh. Market hari ni nampak macam cerah je. Macam positif je. Bagus je hari ni. JPY Canada USD pada hari semalam dia pun lemah dan pada hari ini dia sambung lagi lemah. Okey. JPY lemah, USD lemah dan Kanada pun join dalam kelompok yang lemah pada hari ini. Tapi yang ada dua currency yang dominan betul, iaitu AUD dan juga New Zealand. AUD pada minggu lepas, AUD New Zealand betul-betul kena tapau minggu lepas eh. Betul-betul memang lemah betul. Tapi pada minggu ni dia buat comeback mendominasi pasaran daripada waktu Asia daripada waktu semalam daripada semalam satu hari dan sambung pada waktu Asia pada hari ini sambung masuk waktu Euro pun dia masih lagi antara currency yang paling kukuh. Okey, yang paling kukuh sejak daripada Isnin pada hari semalam. Okey, hal ini pergi dia. Hal ini disebabkan dengan cerita di pasaran yang agak sebenarnya nak cakap positif, tak terlalu positif tapi boleh kita simpulkan dia dalam kategori tak terlalu teruk. Okey, dan orang masih lagi berjaga-jaga dengan kehadiran COVID yang semakin memuncak dan prestasi ataupun progres untuk menemukan vaksin tu nampaknya tak berapa banyak lah. Maksudnya progresnya tak berapa banyak. Tu yang kita nampak pasaran minggu lepas jatuh teruk. Tapi pada minggu ni, market tertumpu kepada dua benda. Okey, kepada dua benda. Semalam GBP kukuh betul. Semalam GBP kukuh disebabkan salah satu faktor dia adalah ada salah seorang uh, members daripada BOE yang bagi tahu untuk kita implement negative rate pada masa ni tak begitu sesuai lagi. Okey. Dan tema pada minggu ni adalah mengenai kepada apa kepada cerita ataupun cerita tentang election di US, okey, election di US dan juga Brexit yang menjadi tajuk ataupun headline utama pada ketika ini. Sekarang tak ada dan kita tertumpu debat. Betul. Hari ini ada debat antara Trump dan juga Biden Joe Biden yang setakat ni dah 3 bulan kalau kita lihat daripada poll, daripada statistik, 3 bulan si Biden ni lead 8%. Okey, maksudnya dia mendominasi 8% daripada poll tersebut. Okey, dan kita nak lihat semasa buat election nanti siapa yang akan menang. Setakat ni memang nampak daripada segi statistik Biden akan menerajui ataupun Biden lebih lead daripada Trump. Dengan ada isu Trump biotax tahun lepas ke bila dia biotax $750 je. Wah Hasam. Okey, $750 je. Itu yang menjadi pertikaian dan kita lihat Trump declare untuk kerugian company dia. Dia ada banyak company. Ada golf lah apa benda tau, resort tu resort ni memang banyak bisnes dia. Tapi sama sekali kebanyakan dia declare dalam keadaan hutang beratus-ratus juta. Okey? Dan dia bayar tax hanya RM750 $750 saja.
Dahsyat. Saya tak faham apa dia punya strategi. Dan kita nampak Trump tak ulas isu tu. Okey, walaupun dah kantoi, dia hanya bayar tax sebanyak $750 sahaja. Tapi dia tak nak ulas pasal isu tu. Okey, agak memang populariti dia agak jatuh teruk lah untuk untuk sekarang ni So, malam ni rasanya waktu Malaysia saya tak pasti, tapi kalau waktu US dalam pukul 8 pagi. Okey, 8 pagi kita ada pukul 8 lah kot. Kita tak pasti pukul berapa dia punya tu Tadi ada dia tulis kat sini. Pukul 1. 1 apa benda dah saya pun tak pasti. Satu kat mana punya satu Trump ada berdebat dengan si Biden ni. Okey. First debat tu yang kita nak lihat ke manakah hala tuju. Yang pasti akan ada volatility yang tinggi pada hari ini. Okey, hati-hati sebab kita tak tahu apa usul atau apa orang kata kalau parti tu dia punya usul. Apa selain usul? Manifesto. Apa manifesto yang nak dibawa oleh kedua-dua orang ni Biden dan juga Trump. Kita tengok apakah siapa yang akan lead Congress nanti. Alright. Dan tema dia kepada itulah election. Sekarang memang fokus mengatasi segala-gala tema buat masa sekarang adalah iaitu election US pada ketika ini. Kita ada lagi info-info yang kita dapat tahu sepanjang daripada 2-3 hari ini. Yang pertama isu mengenai dengan second rundingan untuk apa kata boost satu ataupun 2 trilion apa panggilnya pakej ransangan nak translate ke Melayu ni pakej ransangan 1 ataupun 2 trilion akan dibincangkan buat kali kedua sebab yang kali pertama gagal dan ini ada buat kali kedua nak support ekonomi ataupun untuk bantu orang-orang di US. Okey, dan juga itu dekat US, dekat Euro pun kita dah nampak ada satu boost ataupun pakej ransangan yang kemungkinan akan diperkenalkan untuk support ekonomi di Euro pada tahun 2021. Okey, kita tengok banyak pakej ransangan yang akan diperkenalkan buat masa sekarang ni. Yang itu market dalam keadaan terlalu optimis dan market dalam keadaan yang positif sehari dua ni daripada hari semalam campur dengan hari ini. Okey, dalam keadaan yang lebih positif, lebih bagus. Adakah dia berterusan? Ingat event next event adalah event yang uncertain, yang betul-betul kita tak pasti, iaitu mengenai Brexit yang kita baru tengok daripada Reuters hanya bagi tahu market dah pricing in pasal no deal Brexit tu mungkin berlaku adalah lebih kurang 30 hingga 40% sahaja baru. Okey, maksudnya ada lagi 60-70% lagi pergerakan yang kemungkinan kita akan nampak di pasaran saham di UK dan juga di currency kita. Maksudnya kejatuhan untuk GBP tu ada lagi. Jauh lagi kejatuhan dia. Okey. Dan apa lagi Brexit dengan itulah Brexit dengan COVID lah. COVID dah jadi nombor 2 dan 3 buat masa ni. Okey. Yang sekarang adalah cerita pasal election. Election di US. Alright. Jom kita lihat satu-satu satu pair buat masa ni. Kita nampak memang Euro USD semua sekali dalam keadaan hijau. Banyak hijau untuk hari ni. Euro USD mengalami kenaikan 0.32%. GBP USD semalam ada keluar daripada BOE punya members yang pasal negative rate tu. GBP paling kukuh pada semalam dan pada hari ini kita nampak dia maintain 0.27%, masih lagi kukuh. USD JPY ada sedikit kenaikan 0.18%. Okey, untuk hari ini. Dan USD Kanada ada juga sedikit kenaikan 0.08%, tapi lebih kurang ke kanan lah, tak berapa besar sangat. USD CHF jatuh 0.18%. AUD USD paling kukuh, paling strong lah buat masa sekarang ni. 0.87% kenaikan dia. Sekarang pun dia bermain di sekitar high untuk hari ini. Okey, NZD USD 0.64% untuk NZD USD dan Euro GBP
lebih kurang sama saja pergerakan dia 0.16, tak berapa banyak sangat. GBP JPY mengalami kenaikan sebanyak 0.41%. Okey, crude oil maintain di atas $40 dan bermain di sekitar $40. Turun sekejap naik balik, turun sekejap naik balik. Tapi dia punya range adalah $40 buat masa ni. Dan untuk gold ada sedikit apa ni kata menarik sebab dia dah bermain di sekitar 1900. Dia dah main cuit-cuit dekat area level 1900. Okey, tapi secara keseluruhan untuk gold masih lagi bermain di sekitar 1800 hingga 1900. Okey, $100 punya range. Bitcoin masih kekal di atas $10,000. Itu untuk Bitcoin buat masa sekarang ni. Bitcoin masih lagi maintain kekal dan kukuh di atas $10,000. Okey, kalau kita lihat kepada Forex Factory ataupun Economic Calendar ni, kita tak nampak ada news ataupun impact besar pada hari ini. Lebih kepada banyak bercakap. Okey, dan banyak bercakap je lah pada malam ni. Okey, dan esok kita pun tak ada apa-apa yang besar kecuali retail sale untuk JPY, tak ada apa-apa. Okey, manufacturing PMI untuk China, okey, agak besar. Current account final GDP untuk UK dan Lagarde berucap lagi sekali pada hari esok. Okey, dan kita ada data GDP untuk final GDP punya reading untuk quarterly di US. Okey, dan tak ada apa-apa lagi. Okey, tak ada apa-apa. Dan kecuali hari Khamis ada PMI punya data. Okey. Nothing much untuk dekat kalender, tak ada apa-apa sangat. Alright, tak ada apa-apa, cuma news bercakap saja. Apa-apa info rasanya akan disebabkan daripada headline. Maksudnya tier 1 punya data pada minggu ni tak ada. Okey. Tier 1 punya data tak ada, kita lebih kepada apa headline yang keluar dekat luar lah. Tu kita nak lihat. Boleh update dekat Forex Live. Boleh update dekat sini Apa-apa cerita boleh terus update dekat sini. Okey, dan jom kita lihat kepada kita punya apa ni? Kita punya trade idea. Okey, trade idea kita pada minggu ni. Alright. Pada minggu ni kita jangkakan dia membuat triangle dan melakukan penurunan, dan pada masa ni kita nampak dia dah ke arah stop loss. Maksudnya dia break daripada channel daripada triangle yang kita lukiskan ni. Bermaksud triangle kita ni salah kira ataupun dia lebih kepada memang dia tengah membuat kenaikan buat masa ni. Okey. Dan kita nampaklah Euro JPY, kalau kita cari peluang entry di sini, kita dah kena stop loss. Okey. So kena stop loss ni Euro JPY. Sebab kita jangkakan dia ke bawah, tetapi dia breakout ke atas dahulu. Okey. Dan kita tengok, kita besarkan kejap ni semalam siapa ada cakap cari buy kan? Ni untuk buy position untuk Euro JPY. Okey, kalau ikutkan daripada Zuli, maksudnya sini 5 lah. Kalau dia dah naik ke atas ni, sini 5. Sebab dia dah low sini kan. Kita pun akan nampak ada divergent sebenarnya. Kalau kita masukkan RSI, kita akan nampak ada divergent. Okey, ni. Tengok ada divergent di satu, dan ni kiranya dia dah end, dah tamat dan dia melakukan kenaikan. Sama ada kenaikan ni melakukan correction ataupun trend, kita tak pasti. Okey, tapi buat masa sekarang ni, pattern ni adalah pattern dah tamat dan dia melakukan kenaikan. Okey, macam semalam, mana tadi? Ni. Macam semalam yang saya cakap untuk Euro JPY ni terlalu senang. Sebab stop loss rapat, kalau dia break atas sini, kita mungkin boleh cari peluang untuk buy. Okey, tapi sebab kita punya planning, dia break atas E ni, kita boleh cari peluang untuk buy sebab dia arah dia ke atas. Okey. Tadi apa cerita? Ni. Euro JPY. Euro JPY. Euro JPY dia dah tamat. Ni maksudnya ini salah lah. Maksudnya sini adalah wave kelima dan ini adalah correction. A, B, C. Mungkin kita akan nampak satu correction ke atas macam ni.
Okey. 1, 2, 3. Sebelum dia follow arah balik semula untuk ke bawah. Alright, sebab trend sekarang apa yang kita nampak adalah ke bawah buat masa sekarang lah. Okey. Tu untuk Euro JPY. Dan next kita lihat kepada Euro USD. Euro USD kita lihat dia dah bermain di sekitar 1.618. Dia masuk option yang kedua. Ni option pertama kita. Dia tembus option pertama dan pergi ke option yang kedua. Okey, option kedua kita di sekitar sini 1.618. Alright. Kalau kita entry di bawah ni, kita dalam keadaan tengah floating. Tengah negatif sekarang ni. Tengah bermain dalam keadaan negatif. Alright. Tu untuk Euro USD dan next adalah AUD USD. AUD USD pun dia dah duduk dekat 1.618 tapi area 1.618 kita tak ada resistance dekat sini. Okey. Tak ada resistance dekat sini. Kemungkinan dia boleh pergi sampai ke atas sini. Option yang apa saya tak tulis. Okey. Kemungkinan dia boleh pergi ke sini sebelum dia melakukan penurunan. Okey, ni option pertama dan option kedua kita di atas. Dan pada ketika ini dia dah hampir kena stop loss kalau kita entry di pertama sini. Okey, dan sebab sentimen dan pergerakan dia sekarang lebih nampaknya ke atas disebabkan kelemahan daripada USD dan kekuatan daripada AUD. So kita ada option pertama di sini dan option kedua di atas sini. Okey. Ini option pertama dan ini adalah option kedua. Kita tunggu. Tengok macam mana kalau dia kena stop loss ini, mungkin kita boleh cari peluang re-entry di atas. Okey. Dan Euro JPY dah kena stop loss. Ada re-entry tak? Kalau re-entry, saya akan tunggu dia buat macam tadi Sini turun dan di atas. Okey. Saya akan membuat saya akan mencari satu correction pattern yang baru. Mungkin di atas sini adalah tempat yang kita boleh second entry. Alright. So next AUD JPY. AUD JPY pun kita nampaknya dia dah pergi ke kawasan yang 2.618. 1.618 tak ada price yang kita boleh lukis. Tak ada support resistance. So ini adalah option pertama di bawah sini. Okey. Dan sini adalah option kedua dan option ketiga kita adalah di atas sini. Okey, setakat ni memang dia dalam keadaan tengah menaik. Kita tunggu sama ada dia sampai ke tak ke atas ni. Okey. Tengok dia sampai ke tak ke atas ni. Alright. Dan next kita tengok apa lagi pair yang kita boleh masukkan dalam trade idea kita. AUD CAD. AUD CAD. AUD CAD. Okey, AUD CAD kita cari peluang CAD buy, AUD sell. Okey, AUD CAD kita cari peluang sell. So kita tengok dahulu manakah level-level yang kita boleh markingkan. Okey, itu satu. Alright, ni satu. Itu support become resistant. Okey, ada lagi tak? Rasa tak ada dah Okey, jom. So kita ada dua kawasan yang kita boleh lihat. Yang pertama di sini apa panggil support become resistant dan ini adalah resistant yang nextnya. Dan kalau pattern apa yang saya nampak adalah flat punya pattern. Okey, di sekitar sini. Alright, sekarang dia dah tembus. Mungkin ada peluang untuk kita cari peluang sebab dia dah masuk. So kita mungkin boleh cari peluang short. Kalau sekarang tempat sekarang ni tempat yang kita nak cari peluang short. Di sekitar situ dan stop loss atas ni. Dan kita boleh tarik TP kita di bawah sini. Okey, berdasarkan daripada harga semasa. Alright, AUD CAD. Dekat sinilah kita cari peluang untuk sell
Berdasarkan daripada pattern yang kita jumpa, dah sampai kawasan yang kita nak sell. Alright. Ni stop loss atas sini. Kenapa tak letak stop loss atas? Okey, takut terlalu besar dan risk reward tak kena. Sekarang 3.1 Akan cuba saya test naikkan daripada atas sini. 1.34. So risk reward tak cantik. Okay. That's why saya letak kat situ. So risk reward kenalah. Maksudnya dia dah habis S10 lah. Lebih pada 4.236. So kat sini lah last saya punya stop loss. Alright. Dekat sini lah tempat kita entry. Untuk AUD CAD cari peluang sell. Okay, next adalah apa dipadankan lagi ya? Euro JPY dah. Euro CAD. Okay, Euro CAD. Euro CAD. Euro CAD. Euro CAD pun kita cari peluang untuk sell Okay, cantik dah sampai ke kawasan resistance kita. Sekarang nanti kita cari pattern saja. Kita cari peluang untuk sell ni. Ni tak payahlah, bawah terus. Okay, dan di sekitar sini. Alright, sekarang kita cari peluang untuk sell. Pattern nampak macam sama. So, sekarang 1% kat situ. 2.6 kat atas. Okay. 1% dekat sini. So, kalau kita cari peluang untuk sell sekarang. Ni tempat kita letak stop loss atas sini. Dan TP kita kat bawah sini. Okay. Tu untuk Euro CAD. Euro CAD stop loss kat atas dan kita letak TP kita di bawah. So ini trade idea kita yang ke berapa? 1, 2, 3, 6. 6 satu dah kena stop loss dan mungkin boleh peluang untuk second entry. Ni dah second option. Dah sampai ke kawasan second option. Belum kena stop loss lagi yang first option. Yang ni belum kena stop loss lagi. Dia dah sampai tengah-tengah dah nak sampai stop loss. Yang ni yang kena stop loss, kita tunggu dia membuat pattern yang baru. Euro JPY sampai ke atas ni Next, AUD JPY. AUD JPY sikit lagi sampai ke atas. Second option kita. Okay, dan apa lagi pair yang kita ada? AUD JPY, AUD CAD dah. Euro USD. CHF. CHF saya kurang gemar lah. Kita ambil satu lah sebab CHF dia punya leverage, kita dekat SM pun sama sekali dah tutup dah redahkan leverage. Maksudnya cost dia mahal. Tapi tak apa, kita masuk je lah. USD CHF kita cek peluang buy. Tahu tak yang leverage untuk CHF, untuk pair CHF dia dah lagi mahal. Tahu kan? Margin requirement dia tinggi. Okay. Alright. So ni untuk USD CHF. Saya tak nampak lagi pattern yang kita boleh masuk dan saya tunggu dia membuat macam ni Tengah dia membuat chain ni, baru saya suka nak masuk. Setakat ni tak ada apa-apa lagi tak ada apa-apa hint yang boleh saya masuk setakat ni. So saya tunggulah kalau ada apa-apa pattern yang boleh kita layan. Okay. Mungkin dia breakout dulu. Alright, untuk USD CHF. Dan last, kita tengok gold lah free untuk gold. Gold kita tak masuk entry. Gold. Gold dia dah bermain di sekitar tu satu. Dekat atas ni satu dia punya resistance. Ni masih dalam range lagi sebenarnya tapi dia baru breakout. Baru breakout low tu. So setakat ni kita tak nampak lagi. Dah nampak kita ada satu flat kat sini. So dia dah bermain di sekitar sini. Alright, siapa yang cari peluang untuk short? Bolehlah dekat sini satu. Ni option pertama. Yang sini option kedua. Okay, kita ada lagi tak resistor yang dekat? Oh, ada satu ni.
Okey, dekat situ. Dekat atas ni ni adalah resistance kita yang terdekat. So kalau siapa yang nak cari peluang untuk sell di area sini, kalau dia dah masuk area sini, mungkin bonus lah untuk kita cari peluang untuk short gold. Siapa yang trade gold boleh? Tu antara benda-benda yang kita boleh lihat. Ni option pertama, option kedua dan option ketiga. Barat jarak berapa dolar ni? 80, 90, $10. Ni lebih kurang $22. Okey, ni sekitar sini tempat yang kita boleh fokus, boleh lihat untuk gold. Setakat ni ada apa-apa soalan? Saya tak nampak pula soalan Ken ada? Hana? Boleh? Ada apa-apa soalan? Boleh type? Sebelum kita masuk kepada topik kita, sebelum kita masuk kepada topik kita pada hari ini, evolusi seorang pedagang. Tak ada Ada apa soalan? Dah makan ke belum? Betul-betul soalan tu. Okey. Buat masa ni tak ada Herman. Alright. So, ini kita nak cerita tentang evolusi pedagang. Okey, evolusi seorang pedagang macam mana? Okey, saya cerita sedikitlah perjalanan. Ni kita buat storytelling sikit perjalanan seorang trader daripada uh, saya tahun 2012, 2012, 2013, 2012 dan 2012 start akhir tahun rasanya. Alright. 2012 sem berapa Sekejap sem 6. Sem 6. Sem 6 kot. Masa semester ke-6 ada member ajak untuk masa tu tak faham apa benda. So dia ajak lah try trade forex. Dia kata jomlah trade forex. Trade forex masa tu apa benda, yang tahu main Dota dulu dengan main futsal. Dota, futsal, tournament. Futsal tu je yang kerja. Okay, exam masa dah nak exam baru study. Tu je. So memang tak ada fikir pasal duit langsung. Apabila member dah ajak tu baru start. Ada ke? Baru start berjinak-jinak mencari siapa-siapa yang boleh ajar, tengok dekat YouTube. Banyak kali tengok YouTube. Tengok YouTube, semua sekali ajar. Ada semua tulis, ada tak teknik power, teknik yang paling mantap. So, fasa pertama saya tak faham. Okay? Ni jom kita masuk fasa Sekejap lagi kita masuk ni apa benda ni. Okay, kita cerita Fasa pertama kita tak tahu apa benda. Kita start dengan ada member ajak. Siapa kat sini yang start trading member ajak? Member racun. Ada? Ada member tak betul ni. Ada yang member racun. Dia kata, "Oi, trade forex ni boleh mantap ni." Saya, Verut, ha, Herman, member racun. Member cakap, try trade forex. Lepas tu member yang ajak tu dia tak teruskan perjalanan tau. Tu yang kurang ajar. Dia dah ajak-ajak, lepas tu dah semangat gila teruja, dah jadikan kerjaya, lepas tu dia buat bisnes lain. Kurang hasam. Lepas tu saya benda benda macam ni dah start, dah minat, takkan kita nak stop kan? Cuma yang ada sikit ralat rasa macam menyesalnya. Kalau dulu tahu memang study bab ekonomi tu betul-betul. Maksudnya bila kita tahu pasal ekonomi baru kita akan rasa bestnya. Tapi bila saya fikir betul ke kalau aku belajar ekonomi dulu lagi seronok untuk jadi trader sekarang. Saya rasa tak. Sebab saya pernah buka buku ekonomi. Rasa macam insaf pula. Sebab cerita pasal ekonomi, cerita gila lah. Tulisan je tulisan je. So, saya
suka dengan numbers, bila dia cerita pasal tulisan apa benda tu semua sekali, alamak apa benda ni macam tok lego pula. Rasanya lebih selesa macam ni. Maksudnya belajar untuk duit. Macam itulah. Belajar untuk duit. Kalau dulu tak tahu, belajar kat tu tak faham langsung. Betul, jangan buka buku ekonomi. Fatih. Fatih Fahmi. Betul, tak faham. Saya buka, serius tak faham. Sebab saya punya pendekatan, saya kalau belajar, saya suka berguru tau. Maksudnya guru. Nasib baik Zuli memang ada background ekonomi dan ada master dalam bidang ni. So senanglah. Senang. Maksudnya dia ajar saya lebih mudah untuk terima. Untuk ada orang ajar daripada benda-benda yang membaca yang bapak bahasa macam masuk masuk dalam piramid tengok kat dinding tu kan. Tak faham benda baca buku ekonomi ni. Okey. Lepas tu nasib baik Zuli ada, dia tunjuk cerita macam ni kaitan dia. Sebab kaitan yang dia ceritakan adalah kaitan macam mana nak buat duit. Yang itu yang kita rasa, wih bestnya. Tu yang rasa teruja-uja dan berkobar-kobar nak belajar. Okey? Tu start. Start. Dan apabila, jom kita buka ni lah, kita guna slide. Nanti tak ada kaitan dengan slide pula. Okey? Dalam kita punya slide ni, Abrahamis ada cerita. Dia ni apa benda? Dia ni apa benda? Dia sebagai dia cerita dia hired antara orang-orang yang mewakili negara. Mewakili negara macam saya mewakili Malaysia sebagai certified instructor, trader dan juga software developer. Software developer saya bangka, saya tak ada ciri-ciri yang ini. Okey, tapi dalam Tradepedia dia ada semua sekali benda ni. Cert untuk instructor, cert untuk trader dan juga software developer. Antara klien-klien Tradepedia memang garang. Okey, semua sekali pernah menjemput si Abrahamis untuk bagi talk, bagi apa-apa ucapan lah. Dan untuk broker rasanya memang dia dah buat deal. Memang terikat betul-betul dengan SM sahaja rasanya. Yang lain semua bank. Bank dan juga fund-fund. Okey, kenapa kita masih lagi duduk belajar, follow webinar dan tu? Boleh tak yang ramai-ramai ni share? Kenapa masih lagi follow webinar? Okey, ramai daripada muka-muka dalam ni memang muka-muka memang saya kenal semua. Kian, Fazli, Ramzam, William. Kenapa masih Amir ada? Kenapa masih fokus follow webinar? Kenapa? Nah, okey kalau saya, tak apa kita baca dulu. Apa dia orang? Nak keseimbangan fikiran. Sebab nak banyak lagi nak improve diri. Nak belajar. Masih belum mantap dalam trading. Okey, ada lagi? William? William dia selalu last-last dia baru masuk. Okey. William antara rasanya daripada saya start tu kot. Saya start webinar dengan SM daripada 3 tahun lepas. William masih ada kat sini. Sebab dah banyak loss, belajar buat duit. Okey. Buat duit, belajar, kejar duit lebihan, bonus. Kenapa saya di sini? Nak signal. Fazli. Kau tegak aja Okey. Ni macam ni memang betul lah. Kalau saya tanya kenapa saya masih lagi belajar dengan Zuli, follow si Abramis tu, follow instructor ataupun siapa-siapa yang bagi coaching, siapa yang share kat luar. Saya selalu akan tengok kalau dia straight kepada teknik, saya jarang akan follow. Okey? Saya jarang, serius. Kalau dia orang tu ajar kepada teknik, saya bukan takkan follow, saya kurang lah. Maksudnya kurang interest, kurang berminat. Kalau contohnya dia ajar macam mana nak jadi seorang trader, macam mana nak uruskan duit, macam mana nak bermain dengan strategi pengurusan, position size, yang itu saya minat. Sebab selama pengalaman daripada 2012 start kira 2013 full, 2013 sampai ke sekarang, apa yang saya nampak dalam kita punya industri ni,
Bukan teknik yang membuat kita buat duit. Okey? Diri kita sendiri. Betul Fahana? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Bila kita improve diri kita, baru duit tu akan datang. Serius. Benda tu. Alright? Kebanyakan kita fail daripada diri kita sendiri dan duit susah sangat nak datang. Ada yang macam Verut. Dah masuk duit. Hari Khamis Jumaat, keluar balik duit. Okey? Macam saya. Dah dapat hari ni, esok keluar balik. Sebab apa? Contoh. Sebab diri kita, sebenarnya dia berbalik pada diri. Macam mana cara kita menguruskan diri kita dan cara kita menguruskan everything. Itu benda yang paling penting. Okey? Jom kita tengok. Ada dia tulis cerita fasa 1. Dalam fasa 1 ni, dia ada cerita pasal unconscious incompetence. Maksudnya kita sebenarnya tak sedar pun yang sebenarnya kita tak tahu. Kita tak reti. Okey? Ini kalau contohnya dalam masa 4-5 tahun, kita masih duduk dalam fasa 1 lagi ni, ini boleh dikategorikan dalam fasa bodoh sombong, bodoh gila. Orang kata Sebab apa? Kau dah tak tahu memang kau tak sedar pun sebenarnya kau tak tahu tapi kau acah-acah macam nak tahu. Faham tak? Macam tu. 4-5 tahun masih lagi di fasa 1. Kita duduk ngadap ni ada bagi contoh. Kita dengar dengan berdagang duit kita boleh kaya. Kita tahu ada orang boleh kaya. Okey? Tak susah pun harga turun kita buy, harga naik kita beli. Tengok skrin komputer dan telefon lama-lama kelamaan baru kita sedar sebenarnya kita buat apa. Pernah tak? Siapa yang dekat sini dah 3-4 tahun? Lebih pada 3-4 tahun dalam trading. Ada tak? Pernah tak terlintas dalam fikiran kita? Contoh saya pernah terlintas apabila saya compoundingkan account. Itu first time dalam sejarah kehidupan peradaban manusia. Saya cakap benda ni. Saya jarang tau. Maksudnya jarang mengeluh. Tapi hari tu pernah mengeluh. Tahun bila hari tu 3 tahun lepas, 4 tahun lepas lah. Dia cerita macam ni. Saya compoundingkan daripada berapa ribu dolar. Pergi dah memang kau-kau tau. Memang dah besar dah account tu. Berapa dekat 15-20 ribu 23 ribu. Dah compoundingkan cantik. Ambil masa memang serius. Lama gila. Ambil masa dengan seharian. Seminggu dah habis. 2 minggu habis. Sebulan habis. 3 bulan habis. Dekat 2-3 bulan. Hari tu dekat 5 bulan rasanya. Saya compoundingkan account tu. Last habis. Balik modal saja. Rasa macam sia-sia semua usaha dan rasa membazir masa. Betul. Itu saya rasa mengeluh dan saya rasa frustrated gila. Kau bayangkan, habis habis masa, habis tenaga, habis duit, tak dapat apa benda tu. Tu rasa memang paling ralat sekali. Tu dia. So, lepas cepat-cepat habiskan fasa 1 ni. Okay? Itu yang rasa apa sebenarnya aku buat sepanjang 4-5 bulan ni. Terus rasa macam tak ada hasil. Bayangkan, dah compounding, hanya dapat tengok dia. Biasanya 23,000, 24,000. Daripada akaun berapa ribu, jadi 24,000, 24,000, 24,000 lebih. Pergi nampak 27,000. Lepas tu habis, dapat break even modal asal dia. Bongok gila. Itu rasa paling menyesal. Okay? Compounding account. Tu benda yang kalau boleh korang jangan buatlah benda tu. Nanti rasa sama juga rasa dia perasaan dia. Rasa sia-sianya hidup aku. Habis berbulan-bulan buat benda yang tak tahu apa hasil dia. Okey, tu fasa 1. Fasa 2. Fasa 2, kita dah start. Kita ni dah sedar dah. Kita tak tahu. That's why kebanyakan yang join webinar ni dia dah masuk fasa 2 lah orang kata dia mencari. Tapi nasihat saya terus straightforward lah. Nasihat saya, jangan cari teknik. Jangan cari teknik. Cari cikgu yang mengajar tentang jadi trader. Okey? Betul, cari cikgu yang mengajar jadi trader. Macam mana kita jadi pedagang. Macam mana kita sebagai pedagang currency ni, apa benda yang kita perlu fokuskan.
Cari yang itu. Cari teknik, kita akan jumpa pelbagai teknik. Banyak teknik. Yang mengajar kita jadi trader tu jarang-jarang kita jumpa. Okay? Dan satu lagi, cari yang tak ada interest. Tu payah sikit tu. Tak ada interest, senang cerita lah. Macam setakat ni yang saya nampak 2 orang je. Saya dan Zuli. Yang tak ada interest. Okay? Betul, tak ada interest. Korang nak register link apa-apa ke suka hati. Tak ada kena bayar kelas apa benda, tak ada interest. Nampak bijak juga SM buat benda ni. Maksudnya tak ada tak ada tak ada konflik interest lah. Tu yang that's why boleh cerita tegak je. Apa benda cerita semua sekali boleh cerita. Okay? Ni kita start mencari fasa 2, kita start mencari teknik. Cari macam-macam teknik dan kita apply. Dan kebanyakan orang akan bertahan setahun hingga 3 tahun untuk dalam fasa 2 ni. Kita akan repeat benda yang sama. Kalau kita cari teknik, kita akan jumpa banyak cikgu. Cikgu 1, cikgu 2, cikgu 3, cikgu 4. Kita akan main pusing-pusing kat situ je. Boleh? Boleh dapat ini fasa 3 kita. Memang fasa 2. Okey, fasa 3, conscious competence. Siapa yang mengaku dah sampai fasa ni? Ada tak? Boleh tulis kat situ. Kian, Fana, Fazli, Berut, Amir, Herman. Ada? Siapa yang dah sampai ke fasa 3? Fasa ketiga, kita dah tahu yang kita tahu. Kita sedar sebenarnya kita tahu. Kita tahu pasal trading ni, kita tahu pasal teknik ni. Nak buat duit, kita perlu pentingkan kepada diri kita. Ada tak yang dah boleh cakap sebenarnya saya dah sampai fasa 3? Baru 3 bulan trade. Fasa 2 memang banyak noise, terlalu banyak info, rasa tak sampai lagi. Okey. Fasa 3 ada yang lain. Fasa 3. Kita tahu yang dalam trading ni bukannya depend kepada teknik semata-mata. Tak confident nak cakap dah masuk fasa 3. Fasa 3, kita tahu sebenarnya dalam trading ni kita buat duit dengan ada sistem, dengan tahu pengurusan duit yang betul, strategi position size yang betul. Kita tahu berapa modal yang kita nak allocatekan untuk bisnes ni. Kita tahulah. Maksudnya serba-serbi kita tahu. Okey? Serba-serbi kita tahu. Tapi pada saya fasa 3 ni lebih kepada technical factor. Alright? Technical. Maksudnya dalam diri kita disiplin yang tinggi. Maksudnya technical. Kita boleh buat dan kita boleh usaha. Alright? Kita boleh usahakan, kita boleh buat dan kita boleh tuliskan benda ni. Rasanya baru nak masuk dalam fasa 3. Okey, cepat-cepat Herman masuk fasa 3. Sebab fasa 3 ni kita semua sekali boleh tulis. Kita boleh apa ni kata tulis satu persatu. Flow dia, sistem dia, semua sekali kita boleh tulis. Pada saya lebih kepada technical part. Masih dalam improvement. Okey. Saya doakan moga capailah fasa 3. Okey, ni kita go through terus. Fasa 3 hanya follow pada sistem. Memang apa orang kata fasa 3 ni dia serba-serbi lah dia tahu. Tapi saya boleh cakap dia technical part. Maksudnya kita boleh buat, kita boleh jadikan dia. Kita boleh usaha ke arah itu. Okey, dan part yang paling susah adalah sebenarnya fasa 4. Kita dah anggap benda ni macam makanan ruji. Okey? Unconscious competence. Macam bawa kereta. Kita dah tak perlu hafal gear kat mana, brake kat mana. Faham tak? Fasa 4 ni. Kita dah tak tahu nak tekan minyak macam mana. Hidupkan kereta kat mana. Hidupkan kereta macam mana. Semua sekali kita dah boleh tahu. Undur nak tengok apa. Semua sekali kita dah expert. Macam bawa kereta. Dia unconscious. Apa ni kata? Competence. Kita dah level, dah macam makan nasi. Perlu ke kita nak tahu macam mana nak suap ke apa benda? Dah tak perlu dah technical tu. Okey, fasa 3, technical. Kita boleh usahakan ke arah tu. Fasa 4, benda tu dah jadi, apa kata, dah jadi makanan. Dah jadi dalam diri kita dah sebati dah. Okey, rugi hari ni. Okey.
Next. Maksudnya benda tu dah jadi macam biasa, dah jadi normal. Itu dah level dah paling tinggi lah. Ni adalah level fasa 4. Nak dapatkan dia pada saya true daripada kita lepas fasa 3 dan kita kena capai kepada experience. Benda tu. Experience, bawa kereta experience kan. Macam tu lah. Normal baru. Normal baru ni turun balik fasa 3. Normal baru turun balik fasa 3 Faizal. Macam fasa 4 ni antara fasa yang saya rasa saya pun nak cakap capai macam 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 tak capai. Macam tu lah dia macam tu lah. Tapi fasa 3 benda tu dah ditulis. Benda tu dah ke arah tu. Fasa 4 benda dah normal. Okey rugi. Okey move on. Macam tu lah. Fasa 4 dia dah fasa macam bawa kereta. Bukan dah expert. Dah nak cakap expert dah macam bawa kereta. Kita dah tak perlu macam budak baru bawa belajar lesen lagi. Dah tak macam tu. Dia fasa tu. Tak apa, kita start daripada satu tapi fasa yang paling lama kemungkinan kita akan bermain adalah fasa 2. Okey, fasa 2. Fasa 2 tu memang banyak lah. Lesen P. Betul. Lesen P kan kita tengok-tengok lagi seat belt. Okey, seat belt dah masuk belum? Cermin adjust sikit kan? Kerusi depan belakangan sikit. Macam tu lah. Tu fasa 3. Okey, fasa 3. Fasa 2 kita duduk. Sekarang belajar dengan ni, lepas tu belajar kereta ni pula, lepas tu belajar main lompat. Tu fasa 2. Tapi tak apa. Kita punya perjalanan masih jauh. Maksudnya perjalanan untuk ke setiap level tu memakan masa. InsyaAllah kita boleh capai. Yang penting kita usaha tu tak saya suka guna ni. Yang penting kita tulis. Faham? Yang penting kita tulis apa yang kita nak buat, apa yang ke arah mana kita nak pergi. Tulis. Jarang orang nak tulis. Okey? Jarang orang nak tulis apa yang dia nak jadi. Ke arah mana dia nak pergi. Tulis. Serius, tulis. Korang akan rasa wow gila. Tengok balik buku lama. Nanti mesti nampak, aku pernah tulis yang ni. Okey? Untuk hari ni kita habis awal sebab saya ada orang nak pakai tempat. Kena hijack, bukan setakat tempat komputer dia kena hijack dengan semua sekali. Dengan saya punya trading room sekali kena ambil. Okey Ken. So kita habis 10 minit awal hari ni. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada hari Khamis. Ken, terima kasih Ken. Herman, Faizal, terima kasih. Verut, thank you. Farhana, terima kasih Farhana. Okey, kita akan berjumpa lagi pada hari Khamis dan kita jumpalah hari Khamis nanti. Kita tengok macam mana trade idea kita. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat malam dan good night. Bye-bye.